cuti sepenawar dekat setengah tahun ya. Betul, hari last kita kuliah itu ingat bulan berapa? Ada catat tak? Bulan 4. Bulan 4. Ni bulan 9 kan? Ya. Dekat setengah tahun juga lah. Alhamdulillah ya. Walaupun kita bercuti panjang, cuti lama, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan ya, di rumah telah baca sampai khatam kitab ni. Alhamdulillah. Berapa kali khatam? Tak ustaz, kami tak khatam kitab ni, kami khatam Quran. Alhamdulillah ya, khatam Quran lagi bayar. Baik, insyaAllah pada malam ni kita akan sambung seperti biasa. Jika diizinkan oleh Allah, kuliah kita ini akan kita istiqamahkan ya, mulai hari ini Jumaat, malam Sabtu kuliah saya lah, dan bagi besok kuliah tafsir, kemudian hari Ahad malam Isnin kuliah kitab Mughni Muhtaj. Baik, siapa yang masih belum ada kitab ya, kalau berhajat nak beli kitab, bolehlah maklumkan, urus dia kita insyaAllah akan sediakan. Baik, saya alu-alukan jugalah, kalau ada di antara tuan-tuan dan perempuan ya, yang ingin infak atau wakafkan kitab ini insyaAllah ya, tuan-tuan perempuan maklumkan saja. Baik, yang dah ada kitab tapi tak bawa kitab malam ni, tu saya percaya tu dah banyak kali khatam lah tu. Alhamdulillah ya. Tapi tak apalah, kita dengar sama-sama, kita bincang sama-sama insyaAllah. Pada malam ni tajuk kita adalah Al-Kabirah, dosa besar. Yang keberapa di muka surat berapa? Dah lupa? Oh, dekat setengah tahun lupa betul kan? Muka surat berapa? Kalau tak salah saya, tolong betulkan tajuk yang baru ya, muka surat 123. Ke hadapan sangat? Betul kan? Okey. Okey, tengok versi ni, cetakan versi ni ya, saya tunjuk ni. Ni ya, kitab Al-Kabair ini. Okey, cetakan versi ini di muka surat 123. Al-Kabirah As-Sadisa wal-Ashrun, dosa besar yang ke-26 ya. Dah 26 dah dosa besar. Ingat tak yang pertama dulu apa, yang kedua apa, sampailah yang ke-25 sebelum kita tangguhkan kuliah kita? Ingat ke dah lupa dah? Jangan tanya lah ustaz. Ya, InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, tak perlulah kita hafal semua dosa-dosa besar itu. Yang penting kita dah belajar daripada mula awal kuliah kita dahulu, kita telah faham apakah yang dimaksudkan oleh syariat atau syariat Islam berkaitan dengan dosa besar, dan kita berusahalah sesungguh-sungguhnya untuk kita jauhkan diri daripada melakukan dosa-dosa besar. Banyaklah dosa-dosa besarnya, dan pada malam ini yang ke-26 cuba rujuk ya. Tajuk kita pada malam ini adalah Al-Qadi As-Su. Al-Qadi As-Su. Qadi ya. Qadi ni qadi lah. Dalam bahasa Arab disebut qadi. Kita sebut apa? Qadi ya. Hakim pun boleh, kita sebut hakim boleh ya. Tapi kita ada perbezaan antara qadi dan juga hakim. Umumnya al-qadi di sini orang yang menentu dan meletakkan hukum, sesuatu hukum yang menjatuhkan sesuatu hukuman. Al-qadi. As-Su. As-Su ni apa? Dalam kitab ni diterjemahkan, ni dalam kitab terjemahan dia tulis apa ni? Qadi yang jahat. Qadi yang jahat. Adakah qadi yang jahat? Okey, tuan-tuan perempuan ya, tajuk kita pada malam ni agak panas juga. Walaupun dalam keadaan sejuk ni ada ikon, tapi tak apa, malam ni tak ada qadi kat sini ya. Ada qadi. Kalau ada qadi maka tajuk ni khusus ya, Al-Qadi As-Su, hakim ataupun qadi yang jahat. Ada satu ayat Quran di sini sebagai mukaddimah dalam kitab kita ini, tajuk yang kita bincangkan pada malam ini ya,
iaitu al-kabira as-sadisa wal 20, dosa besar yang ke-26, qadi yang qadi yang jahat. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, saya minta tuan-tuan perempuan baca ikut saya. Dapat pahala kalau saya baca seorang, pahala untuk saya je. Jadi tuan-tuan perempuan baca juga ikut saya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Okey, lagi sekali saya baca sampai habis. Tadi saya baca sikit-sikit ya. Nak ajak tuan-tuan perempuan ikut satu-satu ayat, satu-satu kalimah. Baik, sekarang saya baca sampai habis. Tuan-tuan perempuan ikut sampai habis. Dengar dulu saya baca. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan ya, masya-Allah ya. Baik, saya ajak tuan-tuan perempuan baca ayat Quran ini sebab saya yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap huruf pada ayat Quran itu ada hasanah. Likulli harfin, setiap huruf itu hasanah, yakni kebajikan di dalam agama. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Satu hasanah, satu huruf itu diberi pahala orang yang membacanya sebanyak 10 kali ganda pahala. Al-hasanah bi'ashri amsalihah. Dalam riwayat yang lain, al-hasanatu bi'ashri amsalihah ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Allah akan gandakan lagi lebih daripada 10 sampai 700 kali ganda. Baik, saya percaya setiap seorang daripada kita pada malam ini dengan izin Allah, Allah dah sempurnakan pahala tu nanti untuk tuan-tuan dan perempuan. Tunggu nak ambil saja di sana. Pahala tu tak ada lah kat dunia ni. Kita kumpul, kita nak ambil di sana. Satu huruf 10 kali ganda. Ada yang baca tadi satu huruf dapat 700 kali ganda pahala. Baik, cuba kira tengok berapa huruf kat situ. Kalau kira ni tak habis kuliah ni. Ya, banyaklah hurufnya. Waw satu huruf, mim satu huruf, nun satu huruf ya. Balik di rumah nanti kira tengok berapa. Kekelit tengok. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kita bukan nak pahala saja kita baca Quran, kita nak kefahaman. Dan itu yang dituntut dalam agama. Kita sebab dilahirkan bukan bangsa Arab. Orang Arab sendiri pun kalau dia baca Quran, tak semestinya dia faham Quran. Cuma dia tahu je makna, tapi faham belum tentu ni. Orang Melayu ni jangan pula kita rasa jauh hati kita. Sebab Allah tak kira bangsa, Allah tak kira siapakah dia. Asalkan orang ini membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dan memahaminya serta mengamalkan, itu adalah lebih baik, mungkin lebih baik daripada orang Arab. Selamat datang Cikgu Aziz. Om besar kita ni. Kena hormat kita. InsyaAllah duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sila rujuk ayat tadi. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kufur. Okey. Suratul Maidah surah yang kelima ayat 44. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, jika dilihat daripada maksud ayat, zahir ayat, tuan-tuan kalau rujuk lagi sekali maksud dia,
Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kufur, yakni kafir. Kalau saya berhenti kat situ saja, saya biarkanlah ayat ni dengan maknanya yang zahir kepada tuan-tuan dan puan-puan. Agak-agaknya bagaimana cara pemahaman tuan-tuan dan puan-puan? Seseorang yang menghukum, meletakkan satu hukum, yang hukuman itu bukan datangnya daripada Allah, sedangkan hukuman itu sudah ada di dalam Al-Quran. Dah ada dah. Kalau tak ada tu lain cerita. Dah ada dalam Quran. Kemudian dia berhukum dengan sesuatu yang lain daripada Al-Quran. Zahir ayat menyatakan ia jadi kufur. Baik, izinkan saya betulkan sikit pemahaman zahir ni supaya kita tak keliru. Masya Allah. Sebab tu bila kita baca Quran, kita wajib, bukan sunat lagi dah, wajib rujuk kitab tafsir Al-Quran. Wajib rujuk kitab tafsir Quran. Tidak boleh faham Quran dengan akal sendiri. Sebab kita tidak mampu untuk memahami ayat-ayat Allah ini, kerana Allah dengan kalamnya yang mukjizat. Al-Quran ni kan mukjizat. Allah dengan kalamnya yang mukjizat itu difahami dahulu oleh para rasul. Sudah tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mentafsirkan ayat ni. Dan tuan-tuan menghormati Allah, generasi yang awal hidup pada zaman Nabi siapa? Para sahabat. Sudah tentulah kefahaman para sahabat mengenai ayat Quran, tafsir mereka itu lebih baik daripada tafsir kita. Sebab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita buka kitab-kitab tafsir. Banyaklah kitab tafsir. Banyaklah kitab tafsir. Kalau nak rujuk satu-satu jadi panjang. Dalam banyak-banyak kitab tafsir, kebiasaan rujukan utama umat Islam, khususnya di Nusantara ini dan juga di dunia Islam, adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Kathir, tafsir Quran Al-Azim bagi Hafidh Ibnu Kathir. Dan biasa juga dirujuk oleh para ulama kitab tafsir At-Tabari, Bujari At-Tabari. Baik, saya sebut dua daripada ribuan kitab tafsir, bukan ratusan, ribuan kitab tafsir. Baik, biiznillah ta'ala, ayat ini sebenarnya kalau kita tengok ayat 44 ni, suratul Maidah, diturunkan kepada orang Yahudi. Diturunkan kepada orang Yahudi. Yahudiyain, ada dua orang Yahudi. Di sini ada berlaku satu peristiwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwanya pertama al-qatla, pembunuhan. Orang Yahudi membunuh orang Yahudi. Yahudi yang tinggal di Madinah, ada satu kumpulan, satu puak namanya Yahudi Bani Quraizah. Satu lagi puak namanya Bani Nadir. Satu lagi puak namanya Bani Qainuqa. Hal ini berlaku, peristiwa ini berlaku antara dua orang Yahudi daripada dua bani yang berbeza, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Guys, berlaku apa tadi? Al-qatla, pembunuhan. Yahudi Bani Nadir membunuh seorang Yahudi Bani Quraizah. Yahudi Bani Quraizah membunuh seorang lelaki Yahudi Bani Nadir. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok latar belakang hidup orang Yahudi di Madinah, mereka ini ada kasta. Ada kasta. Ada darjat, ada pangkat. Orang Melayu ada kasta? Melayu ada? Tak ada. Dia ada kasta kelas tinggi, lahum syaraf, mulialah dia ni, iaitu Bani Nadir. Bani Quraizah kasta kelas rendah,
Begitu. Baik, dalam bab hukum, sekiranya orang Yahudi Bani Nadir dibunuh oleh Bani Quraizah, maka Bani Quraizah kena bayar diat, denda. Berapa banyak? Diyatun kamilah, dendanya 100%. Kalau kita buat anggapan 100,000, kenalah bayar denda 100,000, 100%. Tapi sebaliknya, Bani Nadir kalau membunuh lelaki Bani Quraizah yang kasta rendah ni, maka yang Bani Nadir tadi kena bayar half, ada diskaun, setengah saja daripada 100%, jadi 50%. Maknanya jadi 50,000. Ibaratnya macam tu lah. Saya nak tanya, adil ke tak adil? Adil ke tak adil? Kasta, kelas-kelas. Seorang yang berpangkat tinggi, pangkat besar, hukumannya ringan sikit. Apabila yang kena zalim tu adalah orang yang kasta kelas bawahan. Ya. Yang ada pangkat, yang ada darjat, yang ada nama daripada keturunan yang mulia, mereka ni bila disabitkan dengan kesalahan, maka kesalahannya ringan. Tetapi rakyat jelata yang biasa-biasa, yang mungkin pangkatnya rendah, bukan tak ada pangkat juga, ada juga tapi rendah, mereka ini kena dendanya pula lebih tinggi daripada orang yang ada pangkat, ada darjat tadi. Baik, dari sudut hukum, adil ke tidak? Adil ke tidak? Jadi tidak adil. Fahamalahum ila Nabi SAW. Mereka bawa kes ni jumpa dengan Nabi SAW. Bawa kes ni jumpa Nabi. Macam mana Nabi nak letakkan hukuman ni? Baik, tuan-tuan perempuan kalau baca ayat 44 ni panjang. Ni dia ambil di hujung-hujung ayat ni. Siapa yang ada Quran tolong buka sekarang. Ayat 44 surah Al-Maidah. Allah Ta'ala berfirman, fala takhshawun nas wakhshawni. Janganlah kamu takut kepada manusia dalam meletakkan hukum. Dalam meletakkan hukum itu jangan takut pada manusia. Sebab ada jenis manusia ini dengan pangkatnya, dengan darjatnya, dengan kekuasaannya, maka mereka ada kepentingan. Mereka akan beri ancaman kepada siapa? Hakim, qadi, dalam bentuk apa ya? Dalam macam-macam bentuk. Dengan kepentingan yang mereka ada itu, mereka juga boleh beri sogokkan dalam bentuk rasuah. Dalam tafsir tadi, tafsir Ibnu Katsir, diceritakan lagi ada orang Yahudi ni tanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, rasuah, tanya tentang rasuah kepada hakim. Boleh tak kita sogokkan hakim, kita beri rasuah ke hakim agar diringankan hukum atau ditiadakan hukum tu? Ibnu Mas'ud jawab apa? Ar-rashwa fil hukmi kufrun. Siapa yang beri rasuah pada hakim masuk dalam ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan suatu hukum yang Allah telah turunkan, maka mereka jadi kufur. Siapa jawab ni? Ibnu Mas'ud jawab. Ibnu Mas'ud ikut siapa? Ikut Allah, merujuk kepada Al-Quran. Okey. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah Ta'ala, fahamlah orang Yahudi tadi bahawasanya hukuman begitu tidak adil. Maka faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hukmi sawa. Maka Nabi jadikan hukum yang seadil-adilnya antara mereka itu sawa, sama rata saja. Yahudi Bani Quraizah dengan Bani Nadir. Walaupun kau wahai Bani Nadir ada kemuliaan di sisi kaum engkau, darjat, ada pangkat, ada nasab yang baik, maka hukuman untuk kau sama saja dengan Bani Quraizah. Di sana tidak ada perbezaan latar belakang, keturunan atau pangkat atau darjat. Dari sudut hukum adalah sama. Ada kata kes ni berlaku kepada dua orang Yahudi yang berzina.
Masing-masing nak minta diringankan hukuman. Tuan-tuan dan puan-puan, hukuman zina bagi penzina zaman dulu, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, kalangan keturunan Yahudi kan, hukuman zina ni apa? Hukuman zina zaman dulu sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi penzina yang sudah berkahwin, hukumannya adalah rejam. Zaman dulu, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, sampailah ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut praktikal undang-undangnya berdasarkan Alkitab, yakni Al-Quran, itu telah ditetapkan oleh Allah. Yang tak kahwin lagi disabitkan kesalahan, kenapa? Kena sebat al-had, 100 kali sebatan. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Ta'ala, orang Yahudi ni dia minta diringankan. Dia jumpa Nabi, bukan dia tak tahu dalam kitab Taurat sudah ada hukum itu. Ayat 44 yang kita baca tadi, ayat 44 yang tuan-tuan perempuan baca tadi, di awal-awal ayat Allah kata inna anzalna Taurat fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami turunkan kitab Taurat, di dalam kitab itu ada pertunjuk dan juga ilmu, ada cahaya. Yang ni ada panduan. Dari sudut hukum ada panduan. Yahkum bihan nabiyyun alladhina aslamu, para nabi yang Allah utuskan di kalangan orang Yahudi ini, mereka rujuk kitab Taurat, jadikan sebagai panduan untuk meletakkan sesuatu hukum. Allah sebut dalam ayat tadi. Baik, ayat yang saya baca tengah-tengah tu, Allah kata fala takhshawna, jangan takut kat manusia, jangan takut pada manusia. Wakhshawni, takutlah kepada aku. Wahai umat Islam, jangan kamu takut pada manusia, takut pada Tuhan. Dalam bab hukum hakam ni, jangan takut pada manusia, takut pada maksud takut pada Allah, rujuklah Al-Quran, rujuklah Al-Quran, rujuklah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah ada hukum, yang belum ada hukum, itu tak apa, itu boleh rujuk pandangan para ulama, ijma' ulama dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Ta'ala, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, dia sebut wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang menghukum sesuatu yang tidak mengikut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu kafir. Baik, kata Ibnu Abbas, maksudnya begini, tuan-tuan perempuan ya. Ini nak kena faham betul-betul, nak kena jelas. Maksudnya gini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapa? Sahabat Nabi, orang yang pandai tafsir pada zaman Nabi, tak ada orang lain. Ibnu Abbas, dia kata maksud ayat ini, man jahada bihi, siapa yang menentang, yang tak mahu beriman dan yang tak percaya kepada ayat yang Allah telah turunkan tu, dia tahu tak? Dia tahu. Saya bagi contoh lah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah, ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Kata Allah, pezina lelaki, pezina perempuan dan pezina lelaki, sabit kesalahan, mereka ini disebat 100 kali sebat. Berapa kali sebat? 100 kali sebatan. Baik, datang orang Islam baca ayat Quran dan dia faham, dia pula intelektual, dia pula ahli pula, dia faham, dia tahu apa yang dia baca, dan dia beriman ini adalah kalam Allah, dia percaya kat situ. Tapi jahadabi, tapi dia tak boleh terima hukuman tu, maka dia ingkari. Dia kata tak, 100 kali sebatan tak boleh, bukan nampak, jahadabihi, dia ingkar. Allah kata berapa tadi? Mi'ata jaldah, 100 kali. Dia kata tak boleh, 100 kali tak boleh. Dia ingkar. Bila dia ingkar, dia tentang. Jahadah ni tentang, menentang. Ketika dia menentang, ketika dia tak percaya tu, ya, yang Allah turunkan 100 kali tu sebatan, dia tak percaya, dia ingkar,
ketika itu faqad kafar, kata Ibnu Abbas, maka dia jadi kufur. Dia jadi kufur. Dia jadi kufur. Baik, ada lagi satu kumpulan, kata Ibnu Abbas dia ni, dia tahu aqarra bihi, dia tahu ni ayat ni bunyinya begini, hukumnya begitu. Memang 100 kali sebatan, perzina lelaki, perzina perempuan, sabit kesalahan memang kena sebat 100 kali sebat. Kalau sabit hukumnya di sisi mahkamah syariah, maka hukuman yang patut baginya 100 kali sebatan. Memang patut kena 100 kali sebat. Sebabnya ayat Quran kata gitu. Cumanya walam yahkum bima anzalallah, dia tak pakai hukuman tu, tak pun nak boleh terima lagi dah hukuman tu. Dia tak ingkar, dia tak nafikan hukuman tu betul, ada, memang kena buat macam tu, cuma dia tak boleh nak implementasi, tak boleh nak laksanakan hukuman tu. Kata Ibnu Abbas, fahuwa zalimun wa fasiqun, maka ketika tu dia jadi zalim, dia jadi fasik. Dia jadi kafir tak? Tak, dia tak jadi kafir. Masuk kafir ni keluar pada agama. Tuan-tuan perempuan bersama saya tak malam ni? Ni bab berat sikit, bab mahkamah. Malam cerita bab mahkamah. Kita tak masuk khusus tu pun, tapi oleh kerana ada disebut berkaitan dengan al-hukmi, hukum, kena bincangkan juga, kurang-kurang sikit kefahaman pada kita tentang ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam yang ada dalam Quran. Ada jenis manusia yang memang tak boleh terima langsung, bahkan dia nafikan, dia ingkar pula, ayat tu, maka ketika dia ingkar tu jadi kufur. Ada jenis manusia ni yang tahu itulah hukuman dia, tak ada yang lain dah, memang tak boleh tukar dah, itulah hukuman dia, tapi kita tak boleh nak buat, kita tak boleh buat, dan kita kena hukum lain daripada itu. Hukuman jenis yang kesalahan yang sama, zina, kesalahan yang sama, tapi kena tukar hukum tu. Nak 100 kali sebat tak boleh. Kata Ibn Abbas, jadi fasiqun wa zalim. Dia jadi fasik, dia jadi zalim. Berat ke ringan ni malam ni? Tuan-tuan perempuan sejuk ke peluh dah ni? Okey, kalau okey. Sebenarnya ia berkaitan dengan ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang terang, yang jelas dalam bab hukum hakam. Baik, ada juga manusia ini yang dengan keimanannya dan keyakinannya pada ayat Allah Subhanahu wa taala, dia yakin apa sahaja yang diturunkan oleh Allah itu adalah benar, dan setiap hukum hakam yang berkaitan dengan maslahah manusia itu, jika dirujuk kepada Allah dan juga Rasulnya, maka di sana ada jalan penyelesaian dan hikmah yang baik kembali kepada pelakunya dan kepada masyarakat. Ada yang betul-betul berkeyakinan begitu. Jadi tuan-tuan berhormati Allah Subhanahu wa taala, bila kita rujuk ayat yang selepasnya, ayat 45, di hujung ayat itu Allah kata, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun, siapa yang berhukum dengan sesuatu yang bukan diturunkan daripada Allah, maka mereka jadi orang zalim. Ayat 45. Ayat 46, ayat 47, di hujung ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, sesiapa pula yang berhukum dengan sesuatu hukuman yang tidak diturunkan oleh Allah, maka mereka itu jadi fasik. Ibn Abbas kata, lagi sekali Ibn Abbas kata, yang jadi kafir awal-awal tu dia Islam asalnya, tapi dia engkar, dia tak terima, dia tolak hukuman itu dengan keadaan dia sedar, akalnya sihat, dia jadi kufur sebab dia tak percaya pada ayat. Kufur dia untuk orang Islam, kata Ibn Abbas. Yang kedua, walaupun ayat tadi diturunkan untuk menceritakan tentang Yahudi, tapi hukuman itu bila dia jadi kufur, asalnya dia Islam sebab dia tolak, dia ingkar, dia tak percaya. Apa hukum tak percaya Quran? Kufur. Apakah hukum kepada orang yang tak percaya ayat Quran? Kufur. Baik, apakah pula hukuman status orang yang tak percaya
bukan ayat, satu kalimah daripada Quran. Dia kata ni kalimah ni bukan daripada Quran ni. Apa hukum dia? Kufur juga. Kufur juga. Baik, sekarang ni ada orang Islam kata saya tak percaya huruf muqatta'at yang ada di awal-awal Quran tu. Yasin, Hamim, Alif Lam Mim. Ini bukan Quran. Ini kalam manusia, ni bukan Quran. Tu huruf. Dia tak percaya. Apa hukum dia? Status dia kufur juga. Ini kan lagi satu ayat yang memerlukan kepada kefahaman. Wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kata Ibn Abbas, ayat 45 tu tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun, siapa yang hukum membuat hukuman, meletakkan satu hukum yang bukan daripada Allah Taala, yang diturunkan Tuhan lah, dia jadi zalim. Ini untuk orang lil Yahud, orang Yahudi. Ayat 47 tu pula, wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, siapa yang menghukum bukan daripada Allah Taala, dia ambil bukan daripada rujukan, ya, rujukan Tuhan, rujukan kitabnya Al-Quran, dulu Taurat dan Injil, maka Allah kata mereka ini fasiqun, jadi orang fasik. Fasik ditujukan kepada orang Nasrani, An-Nasara. Dan sini boleh laluan azan seketika, insyaAllah masuk kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, ayat-ayat tadi itu saya mohon pada tuan-tuan dan puan-puan, sila rujuk kitab tafsir, fahami pandangan para ulama, sebab perbincangan kita kat sini sangat terhad. Kita sekejap beri laluan azan seketika, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadzal wa syarab al-azim qawan Muhammad allazi wa ta'ala wala ilaha illallah. Baik, bismillah ta'ala. Sikit Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala lagi sekali. Bila kita rujuk pandangan para ulama tafsir dalam bab ini, ayat yang kita bincangkan pada malam ini itu ayat 44 surah Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang menghukum dengan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah, maka mereka itu al-kufur al-kafirun, jadi kufur atau jadi kafir. Baik, kata Ibn Abbas, laisat bi kufri huna kufrun. Okey. Bukan maksud kufur kat sini dia betul-betul jadi kafir yang qilu anil millah, keluar daripada agama Islam. Macam tu pula. Okey, ni pandangannya lagi. Bukan masuk kufur kafir di sini yang qil al billah atau yakhruj al billah, keluar daripada agama jadi bukan Islam, bukan tu. Maksud di sini adalah al-kabira, iaitu dosa besar. Siapa yang menghukum sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah sedangkan perkara itu telah jelas ada diturunkan oleh Allah, maka orang yang mengambil jalan lain dalam hukuman itu, dia sedang melakukan apa? Al-kabirah, dosa besar. Ni tajuk kita benar-benar ni. Sebab tu Syekh Hafiz Zahabi dibawa ayat ni di awal-awal mukadimah, ya, bab yang kita bincangkan pada malam ni. Tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala, dosa besar tidak terhapus dengan istighfar. Istighfarlah berapa kali pun, 1000 kali satu hari, 1 juta kali satu hari pun tidak terhapus dosa besar itu dengan istighfar, berdasarkan nas daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi serta aqwal, pandangan-pandangan al-ulama, para ulama. Baik, dosa besar akan terhapus dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Azkar, disebut juga dalam syarah Sahih Muslim, at-taubatu min kulli dhanbin wajibatun. Bertaubat itu adalah wajib. Bertaubat itu adalah wajib bagi setiap dosa. Taubat yang dimaksudkan di sini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha, wajib bertaubat. Dan terima tak terimanya taubat, di sana para ulama membincangkannya dalam kitab-kitab mereka. Kesimpulan pada malam ini, takut kita terlupa, saya ingatkan diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak bertaubat mesti ada syarat. In kanatil ma'siyah ta'allaq bainallah wa bainal abdi. Apabila maksiat dalam bentuk dosa besar itu berlaku antara kita dan antara Allah, kita dengan Allah. Seperti apa? Tarkus solah, tinggal solat fardu. Tinggal solat fardu. Tuan-tuan perempuan, solat fardu ni dosa besar kalau ditinggalkan dengan sengaja. Wajib qada alal fauri, segera. Wajib qada dengan segera, sehingga kan para ulama mazhab, 4 mazhab, para ulama mazhab menyatakan
tidak boleh kita berlengah-lengah dengan sebab kita tinggalkan sesuatu yang dahulunya wajib fardu dengan sengaja. Tidak boleh berlengah-lengah. Baik, saya bawa contoh tadi, tinggalkan solat. Tak boleh berlengah-lengah untuk qada solat, sehingga kan perkara yang sunat tidak lagi jadi manfaat bagi orang yang tidak segera mengqadhakan solatnya yang ditinggalkan dengan sengaja. Disebut ya, tinggal dengan sengaja li ghairi uzrin, ya, tanpa diuzurkan syarak. Yang diuzurkan syarak itu tak sengaja, dua saja yang tak sengaja. Pertama, apa dia? Pertama, ingat tak lagi? Yang pertama yang tak sengaja ni, yang diuzurkan syarak ni apa dia? Ya, nama an solatin. Kita ambil contoh solat lah. Dia tertidur sampai keluar waktu solat. Tertidur, bukan sengaja tidur, tertidur, ya. Tidur pukul 12 tengah malam, jaga pukul 5.30. Dah jaga dah 5.30. Ataupun masuknya waktu pukul berapa? 5.50, 7 katakan macam tu. Dia jaga time tu, kemudian dia sambung lagi tidur. Yang dia tahu kalau dia tidur tu, dia sambung sampailah pukul 10 pagi. Nak lagi hari Ahad sampai 12 tengah hari kan. Yang ni sengaja tinggal. Dia sengaja dia tidur. Yang ni dia tinggalkan solat dengan sengaja, sebab dia tahu dah kalau dia tidur memanglah keluar waktu. Ini masuk dalam jenis yang tidak diuzurkan syarak. Yang uzur tadi maksudnya yang boleh dibenarkan lah maksudnya. Yang ringan, yang tak berat, iaitu tertidur lalu terjaga. Waktu dia jaga itulah dia laksanakan solat. Dia boleh qada. Niat adaan pun boleh, niat qada pun boleh. Ini dalam mazhab Syafi'i. Baik, satu lagi, dia terlupa. Lain pada terlupa, lain pada tertidur tadi, dia anggap tinggal solat dengan sengaja. Baik tuan-tuan dan puan-puan, qada solat tadi tak kira bila masanya, siang atau malam. Tak kiralah sama ada nak iringkan solat tadi tu, qada sebelum solat fardu, selepas solat fardu. Ada orang buat rawatib. Dalam mazhab Syafi'i, segala jenis solat sunat kecuali 3 jenis yang kita bincangkan hari itu, segala jenis tidak dikira sebagai amalan yang boleh mendatangkan manfaat dan faedah padanya sekiranya masih ada hutang qada fauran yang wajib ditunaikan dengan segera. Saya beri contoh tadi solat. Maka ada orang kata, Ustaz, kalau saya nak qada solat sebelum solat fardu, saya buat solat zuhur, sebelum solat zuhur saya nak qada solat zuhur 4 rakaat, silakan. Terbaik. Ya. Selepas solat fardu zuhur saya nak qada lagi solat zuhur saya, terbaik. Tidak boleh ditangguhkan. Tuan-tuan, tidak boleh ditangguhkan. Bismillah ta'ala. Yang berkait dengan Allah Ta'ala ada 3 syarat. Ada 3 syarat, ya. Kata Imam An-Nawawi, idza fata ahadu salasa atau faqada, kalau tak cukup 3 syarat ni, salah satu syarat pun tak cukup, tak ada satu syarat daripada 3 syarat, maksudnya tak sempurna 3 syarat, lam tasihhu taubatan, maka taubatnya tidak sah. Okey, syarat yang pertama an yandima 'alal ma'siyah. Ada kata ayyuqla'a 'alal ma'siyah, dia kena tinggalkan segera perbuatan tu, tinggalkan segera. Kalau pernah dia melakukan demikian dulu kan, dia tahawunan, dia bermain-main dengan syariat ini, rasa macam ringan sangat, tinggal solat tak apa kita qada, tinggal tak apa kita qada. Okey, sekarang ni jangan buat macam tu lagi. Ayyuqla'a al ma'siyah, dia anggap dia melakukan maksiat tu, dia tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah yang dima al fi'liha, dia kena menyesal sungguh-sungguh, sekali je, dia tinggal sekali je.
Kalau tak tahu, kalau dah banyak kali tinggal, sekali ni tinggal, Allah menyesal, sungguh-sungguh menyesal. Yang ketiga, ya'zima alla ya'uda ilaihi abadah. Dia berazam sungguh-sungguh tak nak ulang lagi, sungguh-sungguh berazam tak ulang lagi, dan dia tak akan ulang dah, dan tak akan berlaku kali kedua, kali ketiga, sehingga dia rasa senang dan selesa meninggalkan solat. Dia tak akan berlaku macam tu. Okey, in kanatil maksiyah yata'allaq bil adami, kalau maksiat dosa besar itu berkait dengan orang, hadhi syurut asalasa, 3 syarat tadi wajib ada, tambah satu lagi, ay yabra'a min haqqi sabiha, iaitu hendaklah dia minta dilepaskan daripada hak saudara dia. Contoh, fi hadil qadhaf umpamanya, kalau dia dulu kat dunia ni dia tuduh sahabat dia macam-macam, dia tuduh, dia fitnah dan sebagainya, apa yang wajib dia buat? 3 syarat tadi dah kena dah. Satu lagi syarat dia, pergi cari orang tu yang kau tuduh tadi, yang kau fitnah tu tadi, pergi cari dia. Ay yatluba al-afwa, minta maaf depan-depan dengan dia, minta maaf. Kalau dapat cerita apa yang kau tuduh dia, perkataan apa yang dituduh, ya, apakah jenis tuduhan tu, sebut. Ya, fitnah apa dekat sipulan-sipulan dia kena sebut. Boleh buat tak? Kalau boleh buat, insya-Allah. Syarat yang keempat tu, kalaulah jenis pula yang dia sebut di lidah dia seperti al-ghaibah, ni sebut Imam Nawawi sebut al-ghibah, Imam Nawawi sebut al-ghibah. Ghibah ni apa? Mengumpat. Macam mana nak buat? Pergi cari orang tu, jumpa dengan dia, istahallah, minta dia halalkan dah, minta dia halalkan. Bukan daripada jauh-jauh sekarang ni tak boleh nak jumpa lah sebab Covid kan. Tak apa, telefon dia, WhatsApp tak main. Cerita WhatsApp ni dia lain. Dia teks WhatsApp ni tak sama dengan kalau kita bercakap. Teks WhatsApp ni tak sama kalau kita bercakap. Kalau dapat jumpa, buat video call, kan? Daripada WhatsApp buat video call. Tuan-tuan puan-puan, kalau tak cukup syarat ini, maka taubatnya itu mu'allaqah, tergantung, tak sampai ke Allah. Kata Imam Nawawi dengan lebih jelas, la tasihhu taubatan, maka taubatnya tidak sah, taubatnya tidak sah. Baik, bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan puan, pada malam ni malam pertama, minta maaf tuan-tuan, masya-Allah ya, ada lajak sikitlah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan dosa besar ini, dan banyak perkara lagi yang saya akan sentuh insya-Allah. Dan tajuk kita ni baru-baru di awal, mukadimahnya. Kita akan sambung biiznillah taala pada minggu akan datang. Besok pagi kuliah tafsir macam biasa insya-Allah, dan hari Ahad malam Isnin kuliah kitab solat insya-Allah ni muhtaj. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.